Okay, good morning. So we'll discuss the chapter 6 today. It's actually about table 3 here, okay, shows us the informations of two substances, E and F. So this is as a food flavoring preservative, and F is as an electrolyte in a car battery. Okay, you must observe carefully the picture. Then we go to the question here. State the ions that causes the acidic properties of E and F. Nyatakan ion yang menyebabkan sifat keasidan bagi E dan F. Okay, so the first thing is actually you must identify the word here. The important word here is about ions. So the ions that causes the acidic properties of the E and F. Okay, so you must remember. Okay, hello. Oh, sorry. I think there are problem. The paper just now. Okay, so state the ion that causes the acidic properties of E and F. So you must remember about the ions, okay, involved for the pickles, we're using the vinegar, right? So the acid, okay, so what is the ions that inside the acid is the hydrogen's ion. So the answer supposed here is actually the hydrogen ions. Okay, you can write now the answer. Okay, I give you a minute to write the answer. All right, so now we go here again. Okay, so the answer is the hydrogen ions. Okay, this is a more bigger picture. Okay, so bahasa Melayu ialah ion hydrogen. I talk in dual language because for the non-DLP and DLP classes. Okay, so perhaps you can listen lah. Cikgu akan cakap dua bahasa. So here is, we call it as a hydrogen ion in English. Okay, and Malay, hydrogen, ion hydrogen. Okay. So state one example for substance E and F. Okay, nyatakan satu. Bila ada dalam soalan dicakap kat sini one example ataupun satu contoh, you all mesti bagi kat situ satu bahan kimia. So take note kat sini for the SPM, just kat situ bahan kimia. Okay, nama bahan kimia kena letak. Okay, nama bahan kimia tersebut. Apa bahan kimia yang you pakai dalam jadual ini. Okay, jadi nama dia kalau kamu tengok kat sini, okay, the vinegar here, okay, is actually the solvent lah yang kita pakai untuk buat pickles. Okay, so jawapan dia adalah vinegar. Okay, bahasa Melayu dia ialah cuka. Okay, ataupun satu lagi adalah acid ethanoic. Okay, ethanoic acid. Okay, kena ingat asid ethanoic ni asid apa? Asid lemah. Okay, weak acid. Ini semua kena hafal dengan baik-baik. So ini pula adalah battery creator. So battery creator ni tak ada benda lain dah. Okay, jadi kita guna sulfuric acid. Okay, sulfuric acid. Bahasa Melayu dia adalah acid sulfuric. Okay. So sekarang ni soalan pula. Dia bagi hint kat situ, at the same concentration, pH value of E is higher than F. Explain why. Tips SPM kena ingat. Okay, the pH value pH value yang you kena faham. Okay, 1 hingga 7 ni. Okay, 1 sebelum less than 7 lah. Okay, kurang daripada 7. Okay.
kurang daripada 7. Okay, kurang daripada 7 is actually acidic. Okay, kita tahu dia berasid. Okay, dan more than 7 kita tahu okay, dia adalah alkali. Okay, so sekarang ni kita nak tengok E dengan F. Kenapa dikata E lebih tinggi? Maksudnya E ni mungkin boleh jadi dia adalah 6. Okay, E. Okay, pH bagi E boleh jadi adalah 6. Contohlah cikgu letak pH dia 6. Dan kalau F, kenapalah dia punya pH? Okay, 3. Itu persoalan dia. Kamu kena faham apa maksud higher dengan F. Dalam SPM tak salah untuk kamu letak value macam ni untuk kamu faham sendiri. Macam matematik lah kita nak letak value kan supaya kita faham. So konon-konon dah tengok macam ni. So you must explain kenapa pH dia 6 dengan 3. So apa beza? So you must think. Apa beza antara asid ethanoic dengan sulfuric acid? Okay, so ethanoic acid dengan sulfuric acid sangat penting kamu kena ingat. Ethanoic ni sebenarnya adalah asid lemah. Okay, kamu kena take note sikit. Dia adalah asid lemah. Asid lemah tu adalah di mana dia tidak mengion secara lengkap. Okay, jadi kamu kena betul-betul ingat perkara ni. Manakala asid kuat, okay, asid kuat seperti asid sulfuric, strong acid, okay, dia mengion secara lengkap, completely, okay, inside the water. Semua asid menunjukkan sifat keasidannya inside the water. So kamu kena faham, okay, pada kepekatan yang sama. Okay, jadi kepekatan ni maksudnya mole decimeter per cube lah. Okay, jadi kenapa nilai pH E tak sama dengan F? Kenapa E lebih tinggi daripada F? Jelaskan mengapa. 1 markah. Okay, so saya bagi kamu masa untuk buat. Okay, 1 minit. Okay, so dah boleh jawab? Okay, kita start dulu dengan jenis asid tadi. Okay, so jenis asid tadi, pertama you must explain E. Kalau boleh lah dan SPM bila dia cakap E, E lah. Walaupun kamu tahu itu ethanoic acid ke apa kan. Kamu tulislah E. Okay, E is a weak acid. Kamu bagi pernyataan dulu. Then kamu jawab a weak acid. Okay, where apa dia? Dia punya pengionan lah, ionization. E is a weak acid. Okay, therefore you must explain carefully. Okay, is actually partially ionized partially in water. So you explain baik-baik kat situ. Okay, you will partially ionized in water. Okay, then you kena beritahu tentang F. Okay, F is a strong acid, so it will ionize completely, okay, in water. As a result, the number of hydrogen ion in E is less compared to F. So you kena jawab macam ni. Okay, bila you jawab macam ni, baru you akan dapat markah
penuh. Okay, so you must explain dulu dia adalah weak acid. Lepas tu nyatakan it will ionize partially in water. Okay, jadi kamu menunjukkan bahawa kamu faham. Okay, jadi concentration tadi walaupun sama, okay, so kamu kena faham. Okay, kepekatan ataupun acid tadi walaupun sama dia cakap, kenapa pH-nya tak sama. Okay, jadi nilai pH ni berkaitan dengan bilangan ion hidrogen. Okay, bilangan ion hidrogen. Jadi kena hati-hati. Okay, so balik kepada ceritanya kat sini. Okay, E adalah asid lemah. Okay, cikgu tulis dalam bahasa Melayu pula. Sekejap. Saya tukar warna. Okay, untuk pelajar non-DLP. So, E ialah asid lemah. Maka, akan terion. Dia akan mengion. Bukan terion, mengion separa. Lengkap. Separa. Mengion separa. Mengion separa di dalam air. Berbanding F yang akan mengion. Berbanding F. Asid kuat. Tinggal ni ayat dia. Asid kuat yang akan mengion dengan lengkap di dalam air. Maka, ataupun akhirnya, kamu boleh buat macam tu maka, bilangan ion hidrogen di dalam larutan asid E kurang daripada F. Maka apa? Nilai pH E lebih tinggi berbanding F. Ingat kat situ. Okay. So sebab nilai pH ni bergantung kepada bilangan hydrogen ion. Okay. So next kita tengok. Okay. Yang kedua. Huraikan satu ujian kimia bagi mengesahkan bahan F. Okay, jadi kita nak tahu ujian kimia. Apa ujian kimia yang patut kamu buat kat sini? Ialah kamu kena menggunakan berkaitan dengan hubungan tindak balas asid. Yang nak menunjukkan bahawa bila kita nak pastikan F tu, ataupun tindak balas kat sini ni, dia tanya yang untuk verify substance F. Jadi substance F tu adalah asid sulfurik. Jadi kita nak macam mana kita nak mengenal pasti tindak balas dengan asid sulfurik, iaitu kita menggunakan logam. Boleh jadi mana-mana logam yang lebih tinggi daripada hidrogen. Jadi kamu kena letakkan logam tersebut di dalam tindak balas ini, dan selepas itu kamu bolehlah masukkan ke dalam larutan yang mengandungi F, dan seterusnya kamu akan tengok akan ada effervescence ataupun gas. Lebih baik dalam SPM tulislah bubble gas, ataupun gas bubbles will be produced, ataupun gas akan terbebas. Jadi kamu boleh letak situ, ataupun kami kata gas yang tidak berwarna juga akan terbebas. Jadi jawapan dia cikgu berikan kat sini. Kamu boleh guna apa-apa saja metal yang lebih tinggi daripada hidrogen. Nampak tak? Itu dia. So add magnesium powder of any metals are more electropositive than hydrogen. Calcium carbonate powder any metals carbonate to a test tube
containing substance F, so the effervescence will be produced, or the gas bubbles produced, and colorless gas bubbles will be produced. So that is how you want to have a chemical test to verify substance F. Okay, now we proceed. Okay, already copy the answer. So now we go to the question. Oh, for the non-DLP So you boleh tulis cikgu lupa pula pasal non-DLP. Okay, so you see here. Okay, the answer. Tambahkan kamu boleh dengar, tambahkan serbuk magnesium. Okay, tambahkan serbuk magnesium. Dah. Okay, tambahkan serbuk magnesium. Okay, ke dalam tabung uji yang mengandungi bahan F. Ke dalam tabung uji yang mengandungi bahan F. Okay. Dah. Okay. Dan didapati gas yang tidak berwarna akan dihasilkan. Gas yang tidak berwarna akan dihasilkan. Okay. Jadi tolong ingat yang P1 ni you punya action. Artinya tindakan. Dan P2 ni adalah pemerhatian. Okay, tolong ingat baik-baik apa yang saya terangkan tadi. Okay, so now kita pergi kepada chemical equation for the reaction between acid H2X and zinc carbonate. So kita tahulah ini adalah sulfuric acid kan tadi. So zinc carbonate, okay, logam karbonat powder is as follow. Tunjuk kat sini. Okey, ini adalah dalam kita tindak balas asid dengan logam karbonat. Acid H2X reacts with zinc carbonate to produce 448 centimeter cube of carbon dioxide gas at standard temperature and pressure. Calculate the mass of zinc carbonate used in this reaction. So what is the answer? Okay, so you see, they give you the zinc, okay, RAM 65, carbon 12, oxygen 16. So the molar value of gas is 22.4 because it's stated there standard, okay, standard temperature and pressure. Okay, so we use lah 24 decimeter per cube, mole decimeter, okay, decimeter per cube per mole. Okay, so dah tahu yang ni. Okay, sekarang kita nak cari apa? Kita punya target GSIM. Okay, GSIM carbonate. Okay, jadi bagi cikgu snip sekejap. Okay, jadi soalan ni kamu kena garis. Okay, remember. Okay, they give you this. Give you this one, this one, this one. So you know already there are one more so kita nak cari apa? Our target first. Okay, what is our target? Okay, they ask you to find the mass. Okay, GSIM. Kira GSIM zinc carbonate. Zinc carbonate yang mana yang ni? Okay, so target dia is a mass zinc carbonate. Okay, the carbonate lah. Okay, so when you want to know about the zinc carbonate,
Okay, remember, okay, you must see how to find the mass. So you can find the mass, okay, from the what? The comparisons lah, okay, between the stoichiometry from the chemical equation. So we must use the chemical equation. Okay, so the chemical equation here state that 1 mole, okay, so you see here carbonate, okay, 1 mole will produce carbon dioxide berapa tadi? Okay, they put there zinc carbonate to produce 448 carbon dioxide. So, okay, they put there. So this is 1 mole will produce 1 mole, but you already got 448 centimeter cube. Okay, 448 cube karbon dioksida gas yang dihasilkan ni dia. Ini saya padam sebab macam confused. Okay, ni kita tak pakai. Kita pakai 2 ni je. Okay, so ni semua kita tak pakai. Kita pakai 2. Kita compare 2 ni sahaja. So, you already have that. So, easy lah. Okay, kita boleh dapatkan nilai dia. Okay, satu persatu melalui the mole concept. Okay, mole comparison. Okay, so the mole comparison, okay, the formula you must remember. Okay, the first thing is the formula number of mole of carbon dioxide. Kita cari. Okay, kita cari dulu number of mole. Okay, the first step, I put here, step. The first step is number of mole carbon dioxide. Okay, number of mole of carbon dioxide we don't know yet. Okay, but you already see ada kat situ volume. Okay, ada volume. So volume tu 448 you kena bahagi dengan 1000. Okay, you dah bahagi dengan 1000 and then nanti you bahagi balik dengan 22.4 untuk dapat bilangan mole. Why? Because bilangan mole is actually equal to, okay, remember the volume, okay, the volume, okay, of gas. Okay, so you kena bahagi dengan molar volume dia. Okay, 22.4 decimeter per cube. So you kena ingat centimeter per cube, okay, kena tukar pada decimeter per cube, you mesti bahagi 1000. Okay, kena bahagi 1000. So you bahagilah dulu, okay, 448 bahagi 1000, okay, then you akan dapat nilai dia sekarang. Okay, cuba buat sekarang. Okay, cuba bagi masa 5 minit. Saya rasa boleh kurang, less than that you boleh dapat. Okay, dapat tak? Okay, so you akan dapat, sebenarnya boleh less than that. I pun kira sekali dengan you. Okay, nampak tu? Okay, ini adalah bilangan mole dia. So, we do a comparison. Sekarang kita buat comparison. Nombor 2, step yang kedua. So, if 1 mole, okay, carbon dioxide produce 0.02. Okay, mole. Okay, ni mole dia. Berapa mole tadi? Kita dapat 0.02. Okay, jadi kalau kita dah dapat tu, kita compare saja. Okay, sekarang ni kita ada 0.02. So maknanya zinc tadi kalau ada 0.02 mole, jadi you must remember, so 1 mole, okay, carbon yang kita guna sekarang, if ni kita tahu dia akan menghasilkan 1 mole of, dia akan 1 mole carbon dioxide sebenarnya dihasilkan daripada 1 mole of zinc carbonate. Okay, so directly lah you boleh tahu zinc carbonate yang you pakai dalam eksperimen ini ialah 0.02
mol juga. Okay, so you put here, okay, number 3, you buat comparison sajalah. Okay, so nilai dia, okay, untuk dapatkan jawapan dia, mass tu, okay, kita ambil daripada N equal with mass over RM. Ni RM lah. So kita letak 0.02 sama dengan mass dia, kita tak tahu, cikgu suka letak X. So the RMM, you just combine daripada nombor ini. Okay, so combine dia, zinc is 65 plus dengan carbon 12. Okay, oksigen ada 3. So 16 darab 3. Okay, cuba buat sekarang. Dah? Okay, so you get, okay, X over dengan 125. Okay, 0.02. You bring here times with 0.02. Okay, so the answer here, okay, you will get how many? 2.5. Okay, 2.5 gram zinc carbonate. Okay, can do or not? Boleh buat tak? Okay, 2.50 pun also accepted. Okay, itu jawapan dia. Okay, boleh? So now we go to the next one. Okay, soalan yang cikgu share lah. Okay, kita tengok sekejap. Cikgu buka sekejap. Okay, ini adalah soalan yang famous lah. Okay, untuk garam. So this is where we want to make sure, okay, all of you have experience. Kita nak banyak-banyak bagi experience kat you all supaya tahu macam mana nak baca tindak balas ini. So this a diagram, a diagram 6. Ini adalah soalan yang cikgu bagi kamu. Diagram 6 shows the conversions of lead nitrate. So this is a lead nitrate. Okay, so the solutions is an sodium carbonate, okay, plumbum 2 nitrat dengan larutan natrium carbonate. Okay, so dalam bahasa Inggeris sodium lah. Okay, akan dapat pepejal garam P, solid P. Kita sebut solid sebab dia adalah a new substance, compound lah. Okay, jadi you kena faham garam jugalah. Okay, and then being heated, okay, being heated dapatlah pepejal Q, solid Q dan gas R. So kamu kena lihat baik-baik. Okay, dia bermula dengan lead nitrate solution, okay, dan dicampur dalam sodium carbonate. Okay, jadi bila dah ada satu tindakan macam tu, kamu kena ingat, okay, apakah bahan? Soalan pertama je senang sebenarnya. Tuliskan apakah bahan yang kita guna, senanglah. Tuliskan formula kimia bagi plumbum nitrat. Okay, ada siapa yang ada masalah ke untuk soalan macam ni? Okay, jadi saya harap tak ada dalam kalangan kita ni. Okay, because this is easy lah. Nombor A1 ni chemical formula untuk lead nitrate. So lead dia PB kan? PB2+, nitrate solution NO3 negatif. So ingat cikgu kata kawinkan dia. Okay, so kat sini PB kan? Letak PB je. Kat sini 1. So 1 tak payah tulis. NO3 ada 2. Kat sini kan? Letak 2. So jawapan dia PB NO3 2. Itu jawapannya. Okay, salin jawapan. Okay, next kita nak tengok namakan tindak balas 1. Okay, cikgu nak kamu cuba fikir dulu apakah tindak balas 1. Ini tindak balas 1 dia minta kamu tindak balas 1.
Okay, sebab bila lead ni kamu kena ingat, okay, dia adalah berkaitan dengan proses apa. Dia senang je kalau lead kan. Saya harap kamu faham lah. Okay, so okay, jawapan dia adalah double decomposition. Okay, itu soalan yang agak senang sebenarnya. So nyatakan reaction 1. So jawapan dia adalah okay, penguraian ganda 2. Double decomposition. Okay, boleh? Salin jawapan. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, ready dengan soalan seterusnya? Based on diagram 6, okay, identify, dia cakap situ, identify salt P, Q, and gas R. Okay, identify salt P and Q and gas R. How to identify? Itu persoalan dia. Macam mana nak identify? Jadi kamu kena rujuk soalan tadi. Soalan tadi, mana dia soalan tadi? Ni dia. Okay, jadi kita tengok satu-satu. Okay, kalau kamu lihat, dia kata solid P. Bila dah dimasukkan dalam natrium carbonate, apa yang akan dapat dalam double decomposition? Itu yang pertama yang you kena ingat. Apa yang you akan dapat? Lead akan bergabung dengan natrium carbonate. So cikgu nak tunjuk kat sini. Okay, tengok kalau PbNO3, okay, tambah dengan natrium carbonate. Okay, macam tu. So yang mana pengayonan dia, you kena ingat dia jadi macam ni. Okay, so ini plus Na plus CO3 2 negatif. So remember, yang positif pergi ke negatif, negatif pergi positif. So this positive go to negatif, negatif ni pergi ke positif. So kita akan dapat bahan apa ni sekarang? Yang ini, yang pertama ni kita akan dapat Pb CO3. Sebab dia 2 dan 2, tak jadi apa-apalah. Plumbum carbonate. Okey, itu jawapan dia. Plumbum carbonate atau bahasa Inggeris dia lead to carbonate. And then yang seterusnya tu, okey, kalau kamu tengok yang tu natrium nitrate tu, sodium nitrate tu, tak apalah. Okey. Jadi kamu boleh tengok itu adalah garam, garam yang terhasil, okey, pada solid P. Tapi sekarang solid P ni, solid P ni nak dipanaskan pula. Okay, kalau kamu tengok sini, dipanaskan. Solid P, pepejal P dipanaskan. Bila pepejal P dipanaskan, tadi cikgu dah bagi jawapan dia. Okay, kat sini adalah jawapan dia. Plumbum 2 nitrate. Maaf, carbonate. So bahasa Inggeris dia lead, ni A, dia silap. Lead to carbonate. Dua bahasa saya cakap. Okay, so bila lead to carbonate, okay, kamu kena ingatlah tulis kat sini. Pb carbonate, okay, plus kalau dapat pula lah dengan oksigen. Dipanaskan kan? Oksigen. Apa yang akan berlaku? Okay, 1 minit untuk kamu berfikir. Okay, apabila dipanaskan, apa yang jadi? Ada oksigen dah kan masa tu? Jadi apa dapat? Okay, jadi kamu kena ingat Pb 2 plus, carbonate 2 negatif, oksigen. Kita ada oksigen gas. Okay, so apa yang berlaku kat sini? Jangan lupa dia akan bergerak positif ke negatif macam biasa. Okay, jadi kamu akan tengok dapatlah kat situ plumbum 2 oksida. Bahasa Inggerisnya lead to oxide. Okay, sebenarnya garam ni kalau kita banyak buat latihan kita akan lebih faham lah. Okay, jadi kena banyak buat latihan garam, soalan garam dengan asid. So itu ialah
Dan jawapannya lead to oxide. Okey, boleh salin. Okey, sekarang ni dah tentulah kamu tahu kan bila dah karbonat namanya dipanaskan kan. Jadi bila dah dipanaskan tu kamu boleh nampak okey apa yang terjadi, gas dia gas karbon dioksida. Okey, itu jawapan dia. Apakah R tu adalah gas karbon. Kamu wajib tulis gas jangan tulis karbon dioksida aja, kena tulis karbon dioksida. Gas karbon dioksida ataupun karbon dioxide. Gas. Okey, walaupun dia tulis kat situ gas, untuk selamat tulislah gas. Okey. Jadi sekarang soalan yang seterusnya warna. Okey, nyatakan warna. Ini senang kan? Okey, bila panas. Okey. Jadi nyatakan warna untuk pepejal Q. 1 minit dari sekarang. Bila panas, bila sejuk. Ingat tu, bila plumbum kan? So kena ingat. Okey, cikgu nak bagi tips sikit untuk kamu ingat. Okey, jadi 1 minit dan lepas. So state the color of solid Q. Bila plumbum Q ni, plumbum oksida, you kena ingat jawapan dia adalah brown yellow. Hafal macam mana brown yellow ni. Okey, kamu kena ingat brown ni bila hot, yellow ni bila cold, sejuk. Okey, jadi kamu kena ingat bila kita panaskan plumbum 2 oksida, apa saja plumbum lah. Sebenarnya plumbum yang kita ingat, akhirnya kalau kamu nampak garam tu, dia akan jadi warna kuning kan. Okay, jadi tips dia kat sini, you kena ingat alphabet. Ingat alphabet je. Brown, yellow. B come from yellow. So tips dia, first you tahu dia adalah proses pemanasan, heating process kan. Heat dulu kan. Kedua, bila dah heat, hot, dia jadi brown dulu. Sebab B come first before Y. So nombor 3, yellow. Tapi you kena ingat warna dia brown, yellow. Okay. So jawapan dia adalah brown when hot, yellow when cold. Jadi kamu boleh tukarlah bahasa Melayunya warna. Okay, coklat apabila panas. Okay. Dan kuning apabila sejuk. Okay. Jadi tips untuk SPM, cikgu dah cakap, tips dia adalah kamu kena ingat proses pemanasan, heat, warna panas, brown, dan yellow adalah bila dia dah sejuk lama-lama, dia akan jadi yellow. Okay, so diagram. Diagram pula. So diagram untuk reaction. Okay, P. Bila kita panaskan, berlabel untuk pemanasan pepejal garam P dalam tindak balas nombor 2. Jadi siapa yang masih lagi tak ingat, okey, tindak balas nombor 2 ni maksudnya cikgu sedang bercakap tentang apa? Tindak balas ni lah, plumbum, okey, oksida tadi kan. Tindak balas yang nombor 2 ni, plumbum oksida dapat karbon dioksida. Jadi pepejal P ni dipanaskan. Okey, jadi macam mana you nak panaskan? Okey, ni cikgu ambil ruang sekejap Okay, so gambar raja dia sangat senang. You boleh tiru cikgu tunjuk ni. Okay, tak adalah senang mana tapi bolehlah kan. Paling penting you kena ingat bentuk dia. So kena ada functional level. Okay, pertama salt P tadi mesti berada dalam keadaan macam ni dan delivering tube ni mesti masuk. Okay, dan bayangkan ni, ni kena hati-hati. Lukis baik-baik, saya buat biru tu kan. Okay, saya buat biru macam ni, baru nampak. Okay, so panaskan. Okay, jadi panaskan ni mesti buat anak panah. Heat, kena tulis ni semua wajib label salt P. So ada air kapur. Okay, delivering tube ni memang macam ni sebab kita tahu gas karbon dioksida akan turun ke sini. So air kapur ni adalah satu ujian, ujian untuk mengenal pasti gas karbon dioksida.
Okay, identification test for carbon dioxide presence. Okay, air kapur ni satu lagi yang cikgu nak ingatkan kamu, identification ni pemerhatian dia apa dia? Kalau seandainya karbon dioksida ada. Okay, pemerhatian benda ni kamu kena ingat air kapur menjadi keruh. Keruh. Dan satu lagi pemerhatian bahasa Inggeris, hati-hati. Okey, kamu kena tulis iaitu the lime water turns to cloudy. Saya hanya terima cloudy. Kalau saya tanda lah, sebab SPM saya tanda dulu, kami terima cloudy sahaja. Jadi yang lain tu cikgu tak suka lah nak bagi satu option. Biarlah kamu semua belajar bawah saya, cloudy sahaja. Okey. Bahasa Melayu senang sikit, keruh. Jangan cakap pula bahasa lain. Saya tak nak cakap benda lain. Sebab nanti kamu tertiru pula. Jadi tak seronok lah kalau tersilap. Okay. So next one. Soalan seterusnya. Okay. Yang mana kamu tengok. Okay. Soalan dia adalah tulis chemical equation. Tuliskan persamaan kimia. Jadi kat situ ada persamaan kimia pula saya minta kamu untuk tulis. Okey, tuliskan persamaan kimia untuk tindak balas ini. Senang kan? So, cikgu dah tunjuk tadi yang kat atas kan? Okey, jadi persamaan kimia dia boleh kita tulis iaitu plumbum carbonate tadi, lead carbonate. Okey, cikgu tulis kat sini tu. Kamu boleh ikut. Inilah jawapan dia. Okay. Lead carbonate, plumbum carbonate, bertindak balas dengan oksigen, dapat plumbum oksida ataupun lead oxide dengan gas karbon dioksida. Itu jawapannya. Okay, sekarang yang terakhir soalan ni iaitu Marina has heated 2.67 salt P in laboratory. Okay, ingat salt P itu yang mana satu? Yang ni lah. Okay, plumbum carbonate. Okay, salt P yang sedang kita buat sekarang ni. Okay, jadi dia kata calculate volume of gas R released at room condition. Dia tulis room condition kan, 24 decimeter per cube. Okay, boleh buat dari sekarang 5 minit sahaja. Okay. Okay, so you must find the number of mole. Okay, when you got the number of mole, you will get the volume lah. Okay, volume of the gas. Itu tips lah untuk kamu ingat. Okay, so Marina heated 2.6, okay, 2.67 gram. So ini adalah mass dia, jisim dia. Okay, so calculate the volume of gas released at the room temperature. Dia nak volume of gas. Okay, so kamu kena betul-betul hafal formula. Kalau tak hafal formula je yang akan menyebabkan you salah soalan ni. Okay, jadi tolong ingat baik-baik formula. Okay, form 4. Okay, kita dah belajar awal dulu. Okay, jadi kamu tolong ingat betul-betul. Okay, bagaimana nak dapatkan konsep-konsep mole. Okay, dalam tak silap saya chapter 3. Okay, chapter 3 adalah dia punya root lah. Okay, untuk kamu ingat. Cikgu hanya nak ingatkan kamu siapa yang terlupa. Okay, jadi N ni, okay, kita boleh dapat okay, number of mole, okay, dengan bahagi, kamu kena ingat baik-baik, iaitu volume of gas ni, kamu boleh dapat dengan bahagi. Volume of gas bahagi dengan MV, you akan dapat molar, molar volume dia akan dapat bilangan mole. Okay, so volume of
gas yang kita nak cari sekarang ni lah. Okay, volume of gas bahagi dengan molar volume. Okay, so molar volume ni yang ikut RTP atau STP. Yang ini adalah apa yang dalam eksperimen. Yang ini adalah fix lah bilangan mol. Bilangan mol. So bilangan mol daripada ni kita juga kena ingat boleh dapat dengan cara N sama dengan mass jisim. Okay, bahagi dengan RAM kalau untuk atom, RMM untuk molekul ataupun sebatian dan RFM untuk ion. Okay, so ini kalau kita dah dapat. Satu lagi, siapa yang terlupa lagi dengan Avogadro constant. Guna pen warna lain lah. Cuba sikit. Okay, N. So N, okay, Avogadro constant, kamu kena ingat 6.02. Okay, so number of mole ni, okay, kita boleh dapat dengan number of particles bahagi. Okay, number of particles bahagi dengan number Avogadro constant. Okay, Avogadro constant. So Avogadro constant senang, iaitu 6.02 times 10 to the power of 23. So benda ni semua sangat penting untuk kamu hafal. Saya hanya ingatkan saja. Okay, supaya you boleh ingat. Okay, so mass yang digunakan adalah 2.67. Okay, so the molar mass solid P is 267 gram per mole. 1 mole gas occupies 24 decimeter per cube at room temperature. Okay, so apa yang you kena buat sekarang? Okay, you dapat jawapan iaitu dapat 267. So kita boleh dapatlah bilangan mol dia, per mol dia berapa kan? Sebab kita ada molar mass solid SOP P. Okay, sebab molar mass dia gram per mol. Bahagilah 267 gram per mol. Okay, sebab kita potong ni, kita akan dapat mol nanti. Faham jangan tak faham pula. Mass ni tak ada kaitan. Okay, ini adalah untuk dapat mol. Okay, bilangan mol. Okay, gram bahagi dengan gram per mol. So gram per mol ni adalah R, MM. Siapa yang tak nampak? Cuba tunjuklah. Okay, so dapat berapa? Cuba kira. Okay, kamu akan dapat bilangan mol dia 0.01 mol. So dah dapat bilangan mol ni, barulah kamu guna nilai ini. You take this to use here. Okay, so how? Okay, iaitu 0.01 equal to don't know how many. Okay, molar volume at the STP berapa? 24. So bawa 24 ni ke sini, darab. Okay, so times lah. Now, how many you get? 4 tak apa cikgu buat? Okay, times dengan 24. Okay, ni dapat kat sini, you akan dapat 0.01. Okay, so you times dengan 24 terus. Mol pula. Volume of gas. Okay, decimeter per cube. Ni decimeter per cube.
So you dapat berapa? You akan dapat 0.24 X. Okay, so ini kalau kamu nampak this one is decimeter per cube. Okay, bawa ke sebelah sini. Yang ni pula adalah jawapan dia adalah per mole. Okay, so you akan dapat mole decimeter per cube. Okay, so itu sajalah. So you dapatlah 0.24 decimeter per decimeter cube. 0.24 decimeter cube. Okay, dia tak ada cakap dia hanya tanya calculate the volume of gas released at the room condition. Okay, so itulah jawapannya. Okay, boleh salin. Okay, so itu sahaja hari ini yang boleh kita share sama-sama. Okay, apa-apa soalan you all can ask me. Okay, if you want to know more. So itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi.